Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurihadatun Syafiah binti Syahrizal dari BM3 akan membentangkan tentang tugasan 2 yang bertajuk implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan terhadap pembentukan guru yang berjiwa pendidik. Baiklah, pertama sekali kita akan masuk kepada pengenalan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia iaitu SKPM. Apa itu SKPM? SKPM ialah merupakan satu instrumen penilaian yang diperkenalkan pada tahun 2010 dan merupakan kesinambungan daripada SKPM sekolah pada tahun 2003. SKPM dijadikan panduan dalam mengurus operasi oleh guru dan pemimpin sekolah ke arah yang berkualiti. Hal ini untuk memastikan kemenjadian murid bertaraf dunia dapat dibangunkan. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran juga amatlah penting di institusi pendidikan terutamanya di sekolah. Terdapat beberapa faktor yang berperanan dalam mencorakkan kemenjadian murid dalam pengurusan PDP. Faktor yang pertama ialah pemimpin yang mengurus institusi pendidikan. Yang kedua ialah guru yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga ialah pengurusan kurikulum dan kurikulum. Yang keempat ialah prasarana dan sumber pendidikan. Dan akhir sekali ialah pembentukan sasiah murid dan penlibatan komuniti dalam pendidikan. Faktor-faktor ini ialah berperanan untuk membentuk dan membangunkan kemenjadian murid dan faktor-faktor ini hendaklah diukur dan dinilai agar tindakan penambahbaikan dapat dilakukan. Seterusnya kita akan pergi kepada SKPM pada tahun 2010. Dalam SKPM 2010, prestasi sekolah dinilai mengikut 5 standard yang ditetapkan yang merangkumi semua aspek yang menjurus kepada pewujudan kualiti pendidikan. Oleh itu, mari kita sama-sama lihat 5 standard tersebut dengan lebih terperinci. Standard yang pertama ialah kepimpinan dan hala tuju. Seperti mana yang kita tahu, pemimpin di peringkat sekolah ialah seperti guru besar dan juga pengetua. Oleh itu, adalah tugas mereka untuk memastikan mereka mampu untuk menggambling dan menggerakkan semua warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan seterusnya meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Seterusnya ialah standard yang kedua iaitu pengurusan organisasi. Organisasi sekolah diuruskan dengan mengambil kira potensi dan keperluan staf. Selain itu, kemudahan sumber dalaman dan memanfaatkan sumber luaran supaya siswa sekolah itu dapat berfungsi dengan lebih bercakap dan lebih berkesan. Standard yang ketiga pula ialah pengurusan kurikulum, sukan dan hal ehwal murid. Bidang kurikulum dan sukan dan juga hal ehwal murid perlulah diurus dengan cekap dan berkesan untuk memastikan sekolah berfungsi sebagai institusi pembelajaran dalam melahirkan murid yang seimbang dari segi jaris iaitu dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sasiah. Standard yang keempat pula ialah pengajaran dan pembelajaran. Dalam standard ini, guru dalam merancang dan melaksanakan proses PDP yang berkualiti tinggi serta bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid pada tahap optimal secara berterusan. Standard yang terakhir pula ialah kemenjadian murid. Di dalam standard ini, pendidikan di sekolah melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan juga berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri. Baiklah, setelah kita membincangkan dengan lebih terperinci tentang SKPM 2010, kita akan pergi pula kepada SKPM gelombang yang kedua, iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia, SKPM ditambah baik bermula pada tahun 2017 kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua, iaitu SKPMG2 bagi meningkatkan lagi keberkesanan pengurusan dan pengajaran. SKPMG2 merupakan instrumen panduan kepada pentadbir dan warga sekolah seperti SKPM pada 2010. Instrumen SKPMG2 juga berorientasikan tindakan mementingkan kualiti pendidikan dan juga berasaskan evidence. Pihak sekolah menggunakan instrumen ini untuk melakukan penilaian sepanjang tahun dengan penglibatan pihak sekolah secara menyeluruh. SKPMG2 juga menggunakan standard SKPM 2010 iaitu 5 standard dengan penambahbaikan.
5 standard yang telah ditambah baik iaitu yang pertama ialah standard kepimpinan. Aspek yang perlu ada dalam standard 1 ini ialah pengetua dan atau guru besar sebagai penajus, pengetua atau guru besar sebagai pembimbing dan pengetua atau guru besar sebagai penolong. Seterusnya, standard kedua juga yang telah ditambah baik iaitu dari segi pengurusan organisasi. Pengurusan organisasi pada gelombang kedua lebih menekankan tentang pengurusan sumber manusia, pengurusan aset, pengurusan kewangan, pengurusan sumber pendidikan, iklim, pengurusan perpaduan dan pemufakatan strategi. Bagi standard ketiga pula iaitu pengurusan kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid. Aspek yang perlu ada pada pengurusan kurikulum antaranya ialah ketetapan pelaksanaan kurikulum, pengurusan mata pelajaran, pengurusan masa instruksional dan pengurusan penilaian murid. Seterusnya, standard pengurusan kurikulum pula mempunyai aspek seperti ketetapan pelaksanaan kurikulum, pengurusan kelab dan persatuan, pengurusan badan uniform, pengurusan sukan dan permainan, pengurusan program kecemerlangan kurikulum dan juga pengurusan sukan untuk semua. Standard yang terakhir ialah dari segi pengurusan hal ehwal murid. Antara aspek dalam pengurusan hal ehwal murid ialah seperti ketetapan pelaksanaan hal ehwal murid, pengurusan disiplin murid, pengurusan keselamatan murid, pengurusan kesihatan murid, pengurusan bantuan pelajaran murid dan pengurusan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Seterusnya, standard yang keempat iaitu pembelajaran dan pemudahcaraan iaitu PDPC. Aspek yang ada di dalam standard ini ialah seperti guru adalah sebagai perancang iaitu guru hendaklah bertindak sebagai perancang untuk memastikan persediaan yang rapi dalam melaksanakan PDPC. Selain itu, guru juga sebagai pengawal iaitu guru bertindak sebagai pengawal PDPC untuk memastikan proses pembelajaran lancar mengikut perancangan. Seterusnya, guru juga sebagai pendorong murid untuk meningkatkan motivasi murid dalam pelajaran. Di samping itu, guru juga sebagai pembimbing dalam membimbing dan membolehkan murid menguasai pengetahuan, kemahiran dan mengamalkan nilai berdasarkan objektif pelajaran. Akhir sekali, guru juga bertindak sebagai penilai. Di sini, guru bertindak sebagai penilai untuk mengesan tahap penguasaan murid, manakala murid bertindak sebagai pembelajar aktif untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengamalkan nilai positif. Untuk mencapai keenam aspek ini, guru hendaklah bertindak untuk mencapai standard ini. Pertama sekali ialah guru hendaklah merancang pelaksanaan PDPC secara profesional dan sistematik dengan menyediakan rancangan pengajaran harian RPH, menyediakan kaedah pentadsilan serta menyediakan sumber pendidikan yang sesuai untuk pelajar dan menetapkan bilik atau ruangan yang sesuai sebagai tempat pengajaran yang spesifik. Selain itu, guru mestilah mengawal proses pembelajaran secara terancang. Guru boleh mengelola isi pelajaran dan memperuntukkan masa serta memberi peluang kepada penyertaan aktif murid dengan mendapati objektif pelajaran mengikut keupayaan murid dan secara berterusan dalam PDP. Seterusnya, guru juga mestilah mengawal suasana pembelajaran dengan profesional dan terancang dengan mengawasi komunikasi dan perlakuan murid. Jika murid menggunakan pertuturan yang tidak betul, guru boleh memberi nasihat kepada murid untuk tidak meneruskan kelakuan mereka tersebut. Guru juga harus bijak dalam menyusun atau kedudukan murid dan mewujudkan persekitaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. Di samping itu juga, seseorang guru hendaklah memberi bimbingan kepada murid secara profesional dan guru hendaklah memberi tunjuk ajar kepada murid dalam menguasai isi pelajaran dan juga kemahiran serta memberikan pendapat kepada murid jika mereka hendak membuat sesuatu keputusan dan menyelesaikan masalah. Selain itu, guru juga berperanan untuk sebagai pendorong minda murid melaksanakan aktiviti pembelajaran secara terancang. Sebagai contoh, merangsang murid untuk berkomunikasi dan berkolaboratif serta memberikan soalan yang menjurus kepada pemikiran yang kreatif serta membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah. Guru juga boleh memberikan peluang kepada murid
untuk menjadi pemimpin dan mengemukakan soalan yang berkaitan isi pelajaran. Guru juga hendaklah mendorong emosi murid melaksanakan aktiviti pembelajaran secara terancang dengan memberikan pujian, galakan, penghargaan dan keyakinan serta prihatin terhadap keperluan murid yang secara berhemah, menyeluruh dan berterusan. Di samping itu, guru perlulah melaksanakan penilaian secara sistematik dan terancang dengan menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran, menjalankan aktiviti pemulihan dan penggayaan serta membuat refleksi menyemak hasil kerja murid berdasarkan objektif pelajaran mengikut ketetapan pelaksanaan pentaksiran yang berkuat kuasa secara menyeluruh dan berterusan. Akhir sekali, tugas murid ialah dengan melibatkan diri mereka dalam proses PDP dengan memberikan respon, berkomunikasi dan melaksanakan aktiviti secara kolaboratif, berpemikiran kritis dan kreatif, mengemukakan soalan serta menyelesaikan masalah dan mengaitkan pelajaran dengan kehidupan berdasarkan objektif pelajaran secara aktif, yakin dan berhemah. Standard yang terakhir ialah standard kelima iaitu kemenjadian murid. Kemenjadian murid terdapat beberapa aspek iaitu aspek kemenjadian murid dalam akademik. Kemenjadian murid dalam akademik ialah menekankan tentang grade purata murid dalam seperti peperiksaan UPSR dan SPM. Seterusnya ialah kemenjadian murid dalam kurikulum. Di dalam aspek ini, kemenjadian murid dalam kurikulum dikira dari segi grade purata badan uniform, kelab dan persatuan, dan akhir sekali ialah kemenjadian sasial murid. Aspek ini pula menekankan peratus kehadiran murid ke sekolah dan peratus murid yang terlibat dalam kes salah laku. Seterusnya kita akan pergi kepada Pelan Pembangunan Pendidikan iaitu PPPM. Pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk kualiti dan keupayaan generasi baru, menyesuaikan diri ketika berhadapan dengan cabaran dan perubahan peradaban global. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mewujudkan PPPM 2013 hingga 2025. Tujuannya adalah untuk menyediakan pendidikan terbaik untuk semua murid. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah diperkenalkan pada tahun 2013 untuk tempoh 13 tahun sehingga tahun 2025. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM berfokuskan kepada pembangunan dan penambahbaikan sistem pendidikan secara berterusan. Bagi tujuan tersebut, PPPM telah dirangka berdasarkan 3 objektif khusus seperti yang berikut. Objektif yang pertama ialah untuk menambah baik akses kepada pendidikan, meningkatkan standard kualiti, merapatkan jurang pencapaian iaitu equity, menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid dan memaksimumkan keberkesanan sistem. Yang kedua pula ialah untuk mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi tempoh 13 tahun sehingga tahun 2025. Yang terakhir ialah menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan termasuk perubahan utama dalam Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk mencapai objektif tersebut, PPPM dilaksanakan dengan 3 fasa atau lebih yang dikenali sebagai 3 gelombang. Jadi kita akan masuk kepada 3 gelombang. Gelombang yang pertama bermula dari tahun 2013 sehingga tahun 2015. Gelombang pertama ini menekankan kepada kemahiran teras melalui penambahbaikan sistem dengan mempercepatkan perubahan kaedah pelaksanaan program. Dalam tempoh pelaksanaan itu, tumpuan diberikan kepada peningkatan kualiti pengajaran dengan meningkatkan kualiti guru sedia ada, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah dengan memperbaiki pendekatan pelantikan dan melatih guru besar dan pengetua. Tumpuan juga diberikan kepada meningkatkan kadar literasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan numerasi melalui program pemulihan intensif.
Gelombang kedua pula bermula pada tahun 2016 sehingga tahun 2020. Gelombang kedua ini berfungsi untuk memacu peningkatan dan penambahbaikan sistem pendidikan. Pelan tindakan yang dirancang dan perlu dilaksanakan dalam gelombang dua antaranya ialah memperluas bimbingan dan sokongan kepada guru bagi menambah pengetahuan dalam semua mata pelajaran, pemikiran, kepimpinan, etika dan identiti nasional. Menambah baik kurikulum sekolah peringkat rendah, melaksanakan kurikulum baru peringkat menengah. Menghentikan kelas peralihan, melaksanakan inovasi ICT untuk sekolah pedalaman, mengukuhkan program untuk kumpulan berkeperluan seperti orang asli dan memperluaskan lagi tawaran pendidikan vokasional dan mengukuhkan bahagian utama KPM. Gelombang yang terakhir pula ialah gelombang yang ketiga. Gelombang ketiga berfokuskan kepada anjakan ke arah kecemerlangan melalui peningkatan keluasan operasi. Hal ini bertujuan untuk memupuk budaya kepimpinan rakas sejawat bagi pembangunan kecemerlangan profesionalisme. Pelan tindakan yang dirancang yang akan dilaksanakan ialah antaranya ialah meneruskan budaya kecemerlangan profesionalisme dibimbing oleh rakas sejawat iaitu guru dan pemimpin sekolah saling membimbing, berkongsi amalan terbaik, meningkatkan inovasi dan pilihan bagi meningkatkan kemahiran berbahasa Melayu dan Inggeris dan menyediakan pilihan tambahan untuk mempelajari bahasa lain. Melaksanakan program dan inovasi ICT bagi kumpulan yang berkeperluan khusus dan mengkaji semula struktur sekolah untuk menentukan keperluan bagi mengoptimalkan laluan dan pilihan sekolah. Seterusnya ialah 5 aspirasi murid. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah menggariskan 5 aspirasi sistem yang hendak dicapai. 5 aspirasi murid yang pertama ialah asas. Asas di sini bermaksud asas untuk kejayaan iaitu 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah sehingga menengah atas menjelang tahun 2020. Ini bermakna semua murid tidak kira daripada latar sosial ekonomi dan kelompok etnik ada hak untuk mendapat pendidikan yang mempunyai kualiti yang sama. Melalui asas ini juga murid dapat mencapai potensi mereka masing-masing dalam pelajaran dan tiada siapa pun yang tercicir untuk mendapatkan pendidikan. Seterusnya ialah kualiti. Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. PISA ialah merupakan pentaksiran antarabangsa berasaskan kurikulum sekolah bagi subjek matematik dan sains di seluruh dunia. Manakala PISA juga bertujuan untuk menilai kecekapan murid dalam bacaan dan juga matematik dan sains. Sistem pendidikan Malaysia telah ditambah baik. Dengan itu, prestasi menjadi lebih hebat kerana menjadikan negara-negara lain sebagai contoh. Pembelajaran mengikut standard antarabangsa juga dapat meningkatkan kualiti sistem pendidikan Malaysia. Antara penambahbaikan prestasi ini termasuklah bidang matematik, sains, bahasa Inggeris dan juga kemahiran berfikir aras tinggi. Aspirasi yang ketiga ialah equity. Kerajaan menyediakan kemudahan pendidikan yang terbaik tanpa mengira latar belakang sosial ekonomi, gender dan juga tempat. Hal ini untuk memastikan semua mendapat pendidikan yang sama rata. Hal ini juga dapat merapatkan jurang sosial ekonomi antara bandar dan luar bandar. Aspirasi yang keempat pula ialah perpaduan. Seperti yang kita tahu, negara kita Malaysia merupakan negara yang mempunyai pelbagai kaum. Jadi, untuk memupuk perpaduan, sekolah adalah tempat yang terbaik untuk memupuk sifat perpaduan dalam kalangan murid-murid. Kerana murid banyak menghabiskan masa mereka di sekolah iaitu 1/4 daripada masa mereka berbanding mereka di rumah. Mereka boleh berkongsi pengalaman, budaya serta dapat mewujudkan kesepahaman antara satu sama lain. Akhir sekali ialah kecekapan. Kerajaan telah membelanjakan wang yang banyak dalam bidang pendidikan, maka kerajaan mahukan pulangan dalam bentuk keberhasilan murid. Baiklah, seterusnya kita pergi ke 6 aspirasi murid.
Aspirasi yang pertama ialah pengetahuan. Pada peringkat asas, setiap murid perlu memiliki keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya. Di samping itu, penting bagi murid menguasai mata pelajaran teras seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan juga sejarah. Mereka juga digalakkan untuk mendapatkan maklumat dan pengetahuan dalam bidang lain seperti bidang seni, muzik dan sukan. Selain pengetahuan dalam bidang ini, murid juga perlu mempunyai keupayaan mengaplikasi pengetahuan ini dalam situasi harian. Kedua ialah kemahiran berfikir. Setiap murid perlu membina kemahiran inquiry dan belajar cara untuk terus mendapatkan pengetahuan sepanjang hayat supaya boleh menghubungkaitkan pelbagai pengetahuan dan mewujudkan pengetahuan baru. Kemahiran berfikir ala sendiri dan kemampuan untuk melakukan inovasi sangat diperlukan dalam dunia teknologi yang berkembang pesat kini. Setiap murid juga perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif yang merupakan penting dalam masa kini. Yang ketiga ialah kemahiran memimpin. Kemampuan bekerja dengan berkesan dan memimpin orang lain adalah penting, terutamanya dalam dunia yang semakin saling berkait. Dalam dialog nasional, kepentingan memupuk kepimpinan dan keupayaan bekerja secara berkesan dalam satu pasukan bagi setiap murid sering dibangkitkan. Sistem pendidikan berusaha untuk membantu setiap murid mencapai potensi masing-masing sepenuhnya melalui penglibatan sebagai pemimpin serta bekerja dalam kumpulan. Yang keempat pula ialah kemahiran berbahasa. Setiap murid akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan bahasa komunikasi antarabangsa. Setiap murid juga akhirnya akan berpeluang untuk mempelajari bahasa tambahan. Murid akan terus berpeluang untuk mempelajari bahasa Cina dan Tamil di sekolah jenis kebangsaan. Kini, setengah sekolah kebangsaan juga sudah menyediakan peluang untuk mempelajari bahasa ketiga seperti bahasa Cina, Tamil, Arab, Iban dan Karanganuzul. Aspirasi yang kelima pula ialah etika dan kerohanian. Sistem pendidikan akan mempersiapkan setiap murid untuk mereka berani menghadapi cabaran pada masa depan, menyelesaikan konflik secara aman dan membuat keputusan yang wajar dalam situasi yang kritikal. Yang terakhir ialah identiti nasional. Rakyat Malaysia perlu mempunyai perasaan yang tidak berbelah bagi tentang identiti nasional dan berpegang teguh dengan prinsip rukun negara untuk memupuk perpaduan dan masa depan Malaysia. Pencapaian matlamat patriotisme ini memerlukan semangat keterangkuman tinggi dan yang diperolehi dengan belajar memahami perbezaan dan bertolak ansur, menerima dan menghormati orang lain serta hidup bersama dalam kepelbagaian masyarakat Malaysia. Seterusnya ialah implikasi terhadap guru. Guru merupakan penggerak kepada pembangunan pendidikan dengan menyahut cabaran transformasi pendidikan negara melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM dari tahun 2013 hingga tahun 2025. Implikasi yang pertama ialah pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu berkeupayaan merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan pencapaian matlamat dan objektif yang ditetapkan. Guru juga perlu bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid dalam bidik darjah. Seterusnya ialah pembangunan profesionalisme. Guru perlulah melestarikan pembangunan profesionalisme. Guru juga harus berani dalam menerokai pelbagai cabang ilmu pengetahuan agar dapat mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran yang berkesan. Yang ketiga pula ialah memastikan guru dilengkapi dengan kemahiran pedagogi yang bersifat holistik secara kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Yang ketiga ialah kemahiran teknologi. Dalam PPPM, satu penanda aras dikenali sebagai Standard Teknologi Pendidikan Kebangsaan NETS memerlukan semua guru bidik darjah untuk mencapai standard tersebut. Oleh itu, guru hendaklah menggabungkan alat dan sumber kontemporari bagi
memaksimumkan pembelajaran isi kandungan menurut konteks. Membangunkan pengetahuan, kemahiran serta sikap untuk menggunakan teknologi, maklumat dan komunikasi di dalam bilik darjah. Seterusnya ialah seorang guru hendaklah mempunyai wawasan. Sebagai seorang guru, kita hendaklah memiliki satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, pemikiran asa tinggi dan mampu berinovasi supaya dapat meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Guru haruslah memiliki amanah untuk menjadikan murid mampu berdaya saing di peringkat global. Oleh itu, guru hendaklah mencapai standard tahap global terlebih dahulu agar ilmu dan kemahiran yang dicurahkan kepada murid sejajar dengan hasrat PPPM. Dan akhir sekali ialah menjadi suri teladan. Sebagai guru yang berjiwa pendidik, seharusnya menunjukkan suri teladan yang baik kepada para pelajar. Berdasarkan PPPM, setiap murid menghabiskan lebih 1/4 masa mereka di sekolah semasa mereka berusia 7 tahun hingga 17 tahun. Dalam tempoh ini, sekolah telah menjadi institusi penting untuk penghayatan nilai dan pembukaan perpaduan. Sekali kita akan pergi kepada ciri-ciri sahsiah guru cemerlang. Seorang guru yang berkualiti sudah semestinya memiliki sahsiah yang cemerlang. Guru perlulah memiliki peribadi yang cemerlang supaya dapat menarik perhatian dan menjadi tempat rujukan pada murid. Dengan perkataan lain, kunci kepada usaha untuk melahirkan insan berkualiti adalah bergantung kepada kualiti insan guru itu sendiri. Yang pertama ialah ciri-ciri sahsiah guru cemerlang. Yang pertama ialah konsep kendiri positif. Di sini guru hendaklah bersikap menghargai, berpuas hati dengan diri dan pencapaian murid serta murah hati dan mudah berkawan dan memuji pelajar. Seterusnya ialah berakhlak mulia. Seorang guru yang teguh dengan pegangan agama akan mempunyai nilai kerohanian yang tinggi dan menunjukkan akhlak yang mulia. Guru yang berakhlak mulia menunjukkan sikap yang sabar, adil, berbudi bahasa dan juga berdisiplin. Seterusnya ialah guru juga hendaklah bertanggungjawab dan amanah. Guru yang bertanggungjawab dan amanah akan menepati masa untuk masuk ke kelas, melaksanakan pelajaran seperti mana yang sepatutnya dan mengamalkan nilai-nilai murni sebagaimana yang dianjurkan oleh murid dan tidak sewenang-wenangnya menyalahgunakan kuasa dan kedudukannya. Selain itu, guru juga hendaklah berdedikasi. Guru yang berdedikasi tidak akan melihat tugas mendidik dan mengajar mereka sebagai satu beban. Sebaliknya, mereka sentiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak muridnya tanpa mengeluh. Dan selain itu, guru juga haruslah bersikap terbuka. Seorang guru yang mempunyai sahsiah yang cemerlang hendaklah mempunyai sikap terbuka dengan mengamalkan sikap memandang positif terhadap semua anak muridnya serta memahami dan bertimbang rasa kepada anak muridnya. Di samping itu juga, ciri sahsiah guru yang cemerlang juga hendaklah penyayang. Guru hendaklah penyayang kepada anak muridnya dengan menjaga kebajikan anak muridnya, dengan mengambil berat dan mengambil tahu masalah murid dan membina hubungan yang mesra antara guru dan murid serta berlemah lembut dengan murid. Seterusnya ialah penampilan. Seorang guru hendaklah mempunyai penampilan yang sentiasa kemas dan mematuhi etika pemakaian sebagai seorang guru. Dan akhir sekali ialah keterampilan. Guru hendaklah memahami bahawa proses pembelajaran bagi setiap murid adalah berbeza. Dengan demikian, peluang pengajaran yang sesuai dengan murid yang mempunyai pelbagai keperluan mestilah diwujudkan oleh seorang guru.
Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.